dan Kaabah ialah bangunan pertama yang diletakkan di atas muka bumi. Siapakah yang benar? Banyak riwayat yang menceritakan tentang Kaabah. Siapakah yang benar? Dan riwayat mengatakan mula sekali dibina oleh para malaikat. Para malaikat membina Kaabah buat pertama kali. Kemudian tempat yang dibina oleh para malaikat dibina kembali oleh Nabi Adam AS, dan kemudian dibina oleh ananda Nabi Adam AS, iaitu Syekh Ibn Adam AS. Kemudian Kaabah ini telah musnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan pada malam ini sempena dengan bulan haji, mari kita lihat sejarah Mekah, sejarah Ummul Qura, dan kita lihat bagaimanakah bumi yang berkah ini, sejarah dan bumi yang mula-mula sekali Allah ciptakan ialah bumi Mekah. Dalam satu tafsir, dan tafsir Ibn Hayyan, dia mengatakan Ummul Qura. Ummul Qura wasmiyat bidzalika bi'annaha musyaddin. Kenapakah Mekah dinamakan Ummul Qura? Ialah sebab di situlah Allah munculkan agama. Wadahul ard minha, dan di situlah Allah ciptakan bumi yang pertama. Daripada situlah Allah perluaskan bumi menjadi benua, pulau dan sebagainya. Oleh anha wasatul ard, dan sesungguhnya bumi Mekah ialah bumi di pusat segala daratan. Di kaunha qablah wa wadul hajj, ialah kiblat umat Islam dan dia adalah tempat haji. Maka awal bait wadal linnas, dan awalu baitin wadal linnas, dan dia adalah rumah ibadat, rumah yang pertama Allah letakkan di atas bumi ialah Mekah. Waktu ialah Masjidil Haram. Dalam satu hadis yang lain, dalam surah Al-Imran, a'udzu minasyaitonir rajim. Inna walutim wadal linnas alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Dan sesungguhnya rumah yang pertama yang diletakkan Allah, yang Allah letakkan di atas bumi untuk manusia ialah rumah di Bakkah yang penuh berkat dan sebagai petunjuk kepada sekalian alam. Dan para pentafsir mengatakan Bakkah ialah nama asal Mekah. Nama asal Mekah ialah Bakkah. Dan Allah mengatakan rumah ibadat yang pertama, Masjidil Haram, Kaabah yang diletakkan ke atas bumi ialah di Bakkah, iaitu di Mekah. Dan mari kita lihat sejarah bagaimanakah Allah ciptakan bumi ini dalam dikaitkan dengan hadis dan juga dengan asar riwayat bagaimanakah Mekah Allah ciptakan sebagai bumi pertama. Dalam satu hadis yang dibawakan oleh muttafaqun alaih, Abu Dzar meriwayatkan bahawa Rasulullah, dia bertanya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wada'a lin-nas, ayyu masjid wada'a fil ardi awalan. Kata saya bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, masjid manakah yang mula-mula sekali diletakkan di atas muka bumi? Maka jawab Rasulullah, qala Masjidil Haram. Mula-mula sekali masjid yang Allah letakkan di atas muka bumi ialah Masjidil Haram. Qultu, kata Abu Dzar, kemudian masjid mana? Maka jawab Rasulullah, Masjidil Aqsa. Yang kedua, masjid yang Allah letakkan di atas muka bumi ialah Masjidil Aqsa. Qultu, dan Abu Dzar mengatakan lagi, kam bainahuma, berapa lamakah jarak antara pembinaan masjid pertama dengan masjid yang kedua, iaitu Masjidil Haram dan kemudian Masjidil Aqsa? Maka jawab Rasulullah, arba'una sana, 40 tahun. Beza antara pembinaan Masjidil Haram kemudian dibina Masjid Aqsa, jaraknya lah 40 tahun. Suma qala, haitsuma adrakatka as-salah fasalli. Dan Rasulullah mengatakan, di mana saja kamu berada, solat dan solatlah. Sebab wal ardu laka masjidun, dan wal ard laka masjidun, dan sebab semua bumi inilah masjid bagi kita. Itulah sejarah awal yang dinyatakan dalam hadis ini. Dan masjid dan Kaabah ialah bangunan pertama yang diletakkan di atas muka bumi. Siapakah yang benar? Banyak riwayat yang menceritakan tentang Kaabah. Siapakah yang benar? Dan riwayat mengatakan mula sekali dibina oleh para malaikat.
para malaikat membina Kaabah buat pertama kali. Kemudian tempat yang dibina oleh para malaikat dibina kembali oleh Nabi Adam AS, dan kemudian dibina oleh ananda Nabi Adam AS, iaitu Syekh Ibn Adam AS. Kemudian Kaabah ini telah musnah. Ketika zaman Nabi Nuh AS, banjir besar telah melanda, Makkah telah ditenggelami air dan Masjidil Haram wa Kaabah Mazaya telah musnah. Yang tinggal ialah kawaid, iaitu tapak kepada Kaabah yang lama. Dan Nabi Ibrahim membinanya kembali. Nabi Ibrahim membina bersama dengan anandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu runtuh pula Kaabah ketika zaman Amalekah. Selepas Nabi Ibrahim AS, maka Mekah dikawal oleh satu bangsa bernama Amalekah. Dan Kaabah dibina sekali lagi oleh Amalekah. Kemudian dibina oleh Bani Jurhum. Kemudian dibina oleh Qusa, iaitu moyang kepada Rasulullah. Kemudian dibina oleh Quraisy. Dan dibina oleh Ibn Zubair selepas Rasulullah. Abdullah bin Zubair telah membina sekali lagi Kaabah yang lebih besar daripada yang ada pada Rasulullah. Kemudian pada masa Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, dia kecilkan kembali Mekah Kaabah. Asalnya dibesarkan lebih daripada yang ada ketika Rasulullah. Dibesarkan, kemudian dikecilkan kembali sampai hari ini. Itulah sejarah kasar Kaabah dan bumi yang berkat. Nama Kaabah, nama Mekah banyak dalam Al-Quran. Berbagai-bagai nama yang digunakan untuk Mekah. Antaranya adalah Makkah yang paling terkenal. Kemudian Bakkah juga nama kepada Mekah. Kemudian Al-Baladil Amin, bumi yang aman. Qura, dan nama lain adalah Qura yang kita nak bincang sebagai tajuk kita ialah Qura. Kemudian nama lain banyak, Al-Hatamah, Al-Hatamah, kemudian Al-Ras, kemudian Al-Qaryah, Al-Wadi, Al-Baladah, Al-Balad, Ma'ad, Salih, Al-Rash, Al-Qadis dan lain-lain. Nama Mekah sangat banyak. Dan yang terkenal ialah Mekah, dan nama asal ialah Bakkah. Dan cukup menarik, dalam kitab Bible terdapat nama Bakkah, yang mereka telah padam semua nama yang kaitkan dengan Rasulullah, Nabi yang bakal lahir. Akhirnya mereka lupa untuk padamkan Nabi yang dilahirkan di Bakkah. Maksudnya Nabi Rasulullah yang dilahirkan di Makkah. Kita lihat sebagaimana yang disebut oleh tafsir tadi. Mekah disebut Qura. Qura maksudnya induk bumi. Bumi yang pertama. Qura maksudnya induk bumi, ibu bumi. Dan disebabkan Allah ciptakan itu tempat pertama di atas muka bumi. Dalam hadis yang lain, dalam tafsir yang lain, di An-Nasafi umpamanya, An-Nasafi mengatakan wasumiyat Qura lianna suratul ab, dinamakan Qura Mekah itu Qura sebab dia adalah pusat bumi. Wa qiblat ahli Qura, dan dia adalah kiblat seluruh ummah. Wa azama sya'nan wan nas yu'minunha, dan tempat menjadi tumpuan manusia sebab setiap musim haji manusia akan berkumpul dan bermula musim haji, dan kita sedang berada dalam musim haji sekarang. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, hadis ini mauquf, diriwayatkan bahawa Rasulullah mengatakan bahawa annahu aibatul haram, tempat letaknya Masjidil Haram tadi. Awalu ma zahara ala wajhil inda khalqis samar, ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Dan ketika Allah ciptakan bumi, mula-mula sekali Allah ciptakan bumi ialah di tempat Mekah. Itu sebab namakan Qura. Dan ketika itu bumi Mekah itu masih lembut, bukan keras macam sekarang. Katalah dia merupakan seperti zabdah, katalah minaz zabad bayda faduhat ardu min tahtihi. Dan bumi mula-mula timbul di atas lautan ialah bentuk yang sangat lembut, putih warnanya, dan seperti zabdah. Zabdah ni keju, kalau kita makan sekarang orang Arab panggil zabdah. Bumi pertama lembut macam zabdah, dan dia timbul di atas permukaan air. Rupa-rupanya bumi kita ditutupi oleh air sebelum ini.
Kemudian Allah munculkan daratan pertama dan daratan itulah Mekah. Daripada sinilah Allah dahyah wa tuhijat al-ard min tahtihi. Kemudian Allah perluaskan bumi daripada Mekah dan Mekah menjadi pusat segala bumi yang ada. Dan inilah bentuk, ahli geologi mengatakan bentuk bumi yang pertama seperti ini. Lava gunung berapi yang muncul di tengah lautan, merah menyala, terkena air, dia menjadi putih. Dan Rasulullah sebut bumi pertama Mekah ialah putih, lembut seperti zabdah. Dan ini gambaran sekarang, bumi yang keluar daripada tengah-tengah lautan, yang menjadi bumi pulau ialah bentuk seperti ini. Barangkali apa yang digambarkan dalam pembentukan bumi pertama ialah seperti ini, barangkali. Dan tuan-tuan, muncul bumi pertama di atas muka bumi. Daratan pertama muncul di alam di atas bumi kita. Bumi kita diliputi oleh air seluruhnya. Dan tempat mula-mula timbul di tengah air ialah Makkah. Itulah sebab Makkah bumi yang paling tua. Itu sebab kita panggil Ummul Qura. Allah sebab Ummul Qura. Sebab dia adalah induk segala bumi. Dan daripada situlah Allah ciptakan pulau, benua dan sebagainya. Dan tuan-tuan, Allah menyatakan dalam surah An-Nazir, wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian Allah perluaskan bumi daripada Mekah. Allah perluaskan bumi ke kiri kanan, utara selatan, dan mengekalkan Mekah sebagai tempat di tengah-tengah daratan sampai sekarang. Dan wal arda ba'da dzalika dahaha. Inilah kemudiannya Allah ciptakan benua, pulau, tetapi masih Mekah sebagai pusat sampai hari ini. Dan Allah menciptakan, pada mula Allah ciptakan bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayamin thumma stawa yughshil al-anhar yatlubuhu hasitha wasyamsu wal qamara nujumu musabbahatin bi amrih ala lahul haqq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Surah An-Nazir. Dan sesungguhnya kamu, Allah dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian Allah istiwa di atas arasy. Kemudian Allah jadikan bumi ini yughshil al-anhar. Kemudian Allah jadikan siang dan malam. Malam Allah tutupkan dengan siang. Ya terlebuh hasitha, dan malam ikut siang dengan cepatnya. Allah mengatakan ketika Allah jadikan bumi satu masa dulu, malam dengan siang sangat cepat berlaku. Maksudnya pusingan bumi sangat laju. Dan Allah mengatakan ya terlebuh hasitha, hasitha cepat laju. Bumi pusing malam ikut siang dengan cepatnya. Siang ikut malam dengan cepatnya. Siang ialah tempat terkena matahari, malam tempat yang terlindung. Dan Allah mengatakan ya terlebuhu hasitha. Dia bergerak sangat laju. Dan semakin lama semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Dan Allah juga mengatakan wasyamsa wal qamara wan nujum musakkharatin bi amrih. Dan Allah mencipta matahari, bulan dan bintang. Ya Allah tundukkan dengan urusannya. Ala lahul haqq wa amru tabarakallahu rabbul alamin. Dan ketahuilah segala ciptaan Allah, segala urusan Allah lah yang menciptakan. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Dan ciptaan bumi mula-mula sekali, bumi sangat-sangat ligat. Hari ini saintis mengkaji ketika satu masa dulu satu hari ialah 19 jam. Yang dapat dicatatkan oleh saintis ketika Allah ciptakan bumi, kita tak tahu, tetapi Allah menciptakan dalam ayat tadi sangat laju. Kemudian yang saintis dapat deteks ialah satu masa dulu bumi kita berputar dalam satu hari 19 jam. Dan akan menjadi kemudiannya menjadi 20 jam, 21 jam, 22 jam, 23 jam, dan sekarang 24 jam. Sekarang satu hari 24 jam. Lepas ini insyaAllah 25 jam. Kemudian 26 jam. Akhirnya bumi berhenti.
Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut dan surah yang lain, dan sekiranya Allah jadikan siang selama-lamanya, siapakah yang bakal meletakkan malam kepada kamu? Sekiranya Allah jadikan malam selama-lamanya kepada kamu, siapakah yang datang siang? Dan itulah yang dikaji oleh saintis. Bumi akan berhenti pusingan. Dalam konteks ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bahaqi, walaupun hadis ini tarafnya lemah, dhaif, Rasulullah bersabda, "Awwalu baqatin wadat fil ard mawdi'al bait." Bumi yang pertama Allah ciptakan di atas muka bumi ini ialah bumi Mekah. Sumahadat min harad. Kemudian bumi ini diperluaskan daripada Mekah. Wa in awal jabalin wadahu Allah ala wajhil ard Abu Qubais. Gunung pertama yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini ialah gunung Jabal Abu Qubais yang duduk tepi Mekah, yang telah dimusnahkan oleh kerajaan sekarang. Jabal Qubais telah diratakan, dan dari sejarahnya hadis ini mengatakan itulah gunung pertama yang Allah ciptakan. Muddat minhul jibal, kemudian daripada Jabal Abu Qubais lah Allah ciptakan gunung-gunung lain. Dan kita diletakkan untuk hidup di atas muka bumi ini. Dan inilah satu masa dulu gunung Abu Qubais yang telah diratakan, telah dihancurkan oleh kerajaan sekarang. Gunung yang pertama yang Allah ciptakan telah dihancurkan. Generasi akan datang sekarang sudah tidak dapat melihat lagi. Saya dipahamkan dia dibina sebuah istana di sana. Kita lihat peta di atas di Mekah. Mekah di tengah-tengah Kaabah, di situlah bumi yang Allah ciptakan mula-mula sekali. Kemudian gunung pertama yang Allah ciptakan Jabal Abu Qubais. Ini di tepi Kaabah. Kita nampak. Kalau kita tempat sa'i, tepi itulah Jabal Abu Qubais, yang rapat kepada pintu Masjidil Haram. Itulah Jabal Abu Qubais yang telah dipotong di atasnya. Kemudian di sebelah setentang dengan Abu Qubais ialah Jabal Qu'aiqan, dan dipotong rata sekarang. Kemudian gunung-gunung yang sangat bersejarah ini telah diratakan dengan alasan Masjid Haram harus dikembangkan. Wallahu alam, tetapi mereka letakkan hotel yang bernama Hilton dekat dengan pintu Masjid Haram. Tetapi mereka runtuhkan gunung ganang di belakangnya kononnya untuk perluaskan Masjid Haram. Wallahu alam. Sekarang kita lihat di atas Jabal Abu Qubais, sahabat saya, dia pergi ke Mekah tahun 70-an. Dan dia buat tukul, dia ketuk sedikit batu di sini untuk lihat batu yang pertama yang Allah ciptakan. Dia dapati ada siput yang banyak. Satu ketul yang ketuk, dia dapati siput yang banyak. Maksudnya Jabal Abu Qubais itu berada di bawah laut satu masa dulu. Bahkan seluruh gunung berada di bawah laut, termasuk Gunung Everest yang paling tinggi. Di puncak Gunung Everest kita dapati teknologi, kita dapati fosil siput yang kecil-kecil itu ada di atas puncak Gunung Everest. Maksudnya Gunung Everest asalnya duduk di bawah lautan. Dan bumi pertama yang Allah ciptakan ialah bumi Mekah. Sahabat saya tadi dia mengatakan dia menangis menengok batu yang bila dia ketuk, dia menyaksikan bahawa Mekah duduk di bawah laut satu masa dulu. Dan hari ini Arab Saudi mempunyai minyak yang banyak. Minyak yang banyak ini maksudnya dia pernah berada di bawah laut. Dan itulah di antara kajian ekologi yang dilakukan oleh manusia sekarang untuk menunjukkan bahawa Mekah memang berada di bawah laut. Dan mereka yang bukan Islam, mereka tidak mendakwa, mereka buat kajian di Australia, mereka buat kajian di Afrika. Mereka kata batu yang paling tua di atas bumi ialah di Afrika, di Australia dan tempat lain. Tetapi Allah mengatakan, hadis tadi mengatakan bahawa Qura ialah bumi yang paling tua. Sayang, kita umat Islam tidak mengkaji. Umat Islam tidak mengkaji, tetapi orang bukan Islam mengkaji. Mereka dakwa bahawa bumi lain yang paling tua. Mereka nak nafikan hadis tadi. Mereka ingin menafikan hadis ini bahawa Rasulullah mengatakan
Bumi Mekah lah bumi yang paling tua. Sekarang kita boleh detect usia batu batan dengan menggunakan berbagai-bagai alat moden hari ini. Ketepatan barangkali ada error dia, tetapi dapat menggambarkan sesuatu tentang usia batu batan di sekitar Mekah dan sebagainya. Dalam konteks ini, seorang saintis Jepun yang membaca hadis tadi, dia pergi ke Mekah. Bagaimana dia pergi ke Mekah? Wallahu a'lam. Dia mengkaji Gua Hira, sebab Gua Hira ialah di antara gua yang tertua dunia. Gunung yang paling tua, tempat Rasulullah bersendirian satu ketika baginda Rasulullah belum lagi menjadi Rasul. Dan Jepun ini mengkaji dan bawa balik sebahagian daripada batu Gua Hira untuk mengkaji betapa tuanya bumi yang disebut dalam hadis tadi. Tetapi orang Islam saya tahu tidak tahu yang mengkaji. Orang Islam tidak mengkaji. Orang Islam hanya memerhati. Teknologi orang lain yang punya. Kita hanyalah user. Itulah nilai umat Islam hari ini. Kita lah pemerhati daripada kajian orang lain. Jepun yang mengkaji. Jepun yang mengkaji bumi tanah suci kita. Dan dia dapati granite, dia terdapat di Gua Hira itu. Saya tidak pasti apakah hasilnya, tetapi itulah di antara bumi yang paling tua di atas muka bumi. Ini Gua Hira. Batu-batanya dianggap sebagai paling tua sebab Allah ciptakan di sini awal sekali. Dan kita lihat sejarah Mekah. Ketika sebelum Nabi Ibrahim, Mekah telah wujud dan sejak Nabi Adam dibina Kaabah dan diadakan tempat ibadah. Ketika Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS dilahirkan di Iraq. Di mana bernama Ur. Kemudian Nabi Ibrahim telah berpindah ke satu kawasan bernama Haran di utara dan sekarang di kawasan Turki. Dan di Sanli Orfa, dia bertemu dengan Raja Namrus yang merintah ketika itu. Dan dia menyatakan bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menghidupkan matikan. Tetapi kata Raja Namrus, aku juga dapat menghidupkan matikan. Kata Nabi Ibrahim, Allah Tuhanku menaikkan matahari pada timur dan turun di barat. Kalau kamu Tuhan juga, naikkan matahari pada barat dan jatuh di timur. Wabuhital ladzi kafar, maka kalahlah hujah Namrus terhadap Nabi Ibrahim yang masih muda ketika itu. Orang yang berkuasa apabila dia kalah hujah, dia guna kuasa dia. Bakar Ibrahim, dia kata. Sebab dia ada kuasa. Kebenaran bersama Nabi Ibrahim. Tetapi kuasa bersama dengan Namrus. Itu sifat raja yang zalim. Bila dia kalah kebenaran, dia gunakan kuasa. Dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim AS. Kisahnya Nabi Ibrahim apabila dia telah dibakar di Salih Ufa. Allah selamatkan dan tetua yang melawat Salih Ufa dapat lihat di manakah tempat Nabi Ibrahim dibakar. Di situ dibina sebuah masjid di nama Masjid Al-Khalil. Salih Ufa nama badan tersebut. Dan selepas peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim bersama dengan anak saudaranya Nabi Lut AS berhijrah daripada Sani Urfa ke Haran. Selepas Haran, Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Lut bersama dengan istrinya Sarah berpindah ke Palestin. Di Palestin, orang Palestin sudah ada ketika itu, namanya bangsa Kanaan. Di sinilah apa yang didakwa oleh orang Yahudi bahawa bumi asal mereka ialah bumi di Palestin, bumi mereka terbatal dengan kisah ini. Sebab Nabi Ibrahim ialah keturunan orang Arab, keturunan orang Israel. Ketika Nabi Ibrahim sampai di Palestin, Palestin sudah didiami oleh bangsa Kanaan. Maksudnya Nabi Ibrahim bukan orang pertama di Palestin. Apatah lagi orang Kristian, apatah lagi orang Yahudi. Apabila orang Kanaan tidak terima Nabi Ibrahim di Palestin, Ibrahim berpindah ke Mesir. Dan di Mesir, dia dihadiahkan Hajar yang bakal menjadi ibu kepada Nabi SAW. Dan dibawa balik, dikahwini sampai di Palestin. Berlakulah peristiwa yang kita lihat dalam sejarah agung Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan dia membawa istrinya Hajar dan Ismail AS ke Mekah. Di tempat awal binaan yang dibina oleh para malaikat dan dibina oleh ketika Nabi Adam AS. Ketika itu telah rusak, telah musnah. Dan kisah yang diceritakan di sini ialah
Nabi Ismail dibawa bersama dengan ibunya, ditinggal di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan. Dan Allah rakamkan dalam surah Ibrahim, A'udzu minasyaitonir rajim, Rabbana inni askantu min zati biwadin ghairi zanin inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah waj'al afatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum min thamarati lahum yashkurun. Ibrahim. Tuhan kami, sesungguhnya aku letakkan keturunanku di tempat bumi yang tidak ada tanaman ini. Aku letakkan zuriatku di tempat yang gersang ini, di sisi rumahmu. Maksudnya, Nabi Ibrahim sudah tahu bahawa di situlah tempat letaknya Kaabah yang sudah hilang. Maka aku letakkan keturunanku di tepi Kaabah, tepi Baitul Muharram. Rabbana lakumus shalah, ya Allah, jadikan keturunanku orang yang mereka solat. Faj'al afatan minan nas tahwi ilaihim, dan kurnialah perasaan orang lain supaya tertarik dengan zuriatku. Warzuqhum minas thamarat, dan berilah rezeki daripada buah-buahan kepada zuriatku. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya yang masih kecil bersama istrinya di tepi Kaabah. Yang ketika itu Kaabah sudah runtuh. Yang ada ialah bekas-bekas Kaabah. Dan doa Nabi Ibrahim inilah untuk menjadikan Mekah sebagai bumi yang aman dan dikenakan dengan rezeki yang banyak. Kita lihat perjalanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim daripada Iraq mengembara di sepanjang sungai Euphrates, sungai Furat, sampai ke Sali Urfa. Tuan-tuan yang pernah pergi Sali Urfa dapat menyaksikan di manakah tempat Nabi Ibrahim berdakwah kepada raja yang sangat perkasa, Raja Namrud. Tetapi apabila dihukum, dibakar oleh Raja Namrud, dan Nabi Ibrahim Allah selamatkan dengan mukjizat yang agung, dia berpindah ke Haran. Haran ini adik Nabi Ibrahim berada di situ. Dan kemudian dia terus ke Palestin, terus ke Mesir, kembali ke Palestin, dan Allah perintahkan ke Mekah sebagaimana kita sebut tadi. Dan doa Nabi Ibrahim sebagaimana Allah rakamkan dalam surah yang banyak. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza balada amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Qala man kafara wa antuhu qalila summa atuhu ila adhabin nar wa bi'sal masir. Surah An-Nazm. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, Tuhanku, jadikanlah bumi Mekah ini bumi yang aman sejahtera. Warzuq ahlu minas thamarat, dan berilah rezeki penduduknya daripada buah-buahan. Man amana billah wal yawmil akhir. Berilah rezeki buah-buahan kepada mereka yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Tetapi Allah mengatakan yang lain. Qala wa man kafara. Allah mengatakan, aku akan beri rezeki kepada orang kafir juga. Wa matuhu qalila. Aku akan berikan kesenangannya sementara. Sumatuhu ila adzabin nar. Kemudian aku akan masukkan mereka ke dalam azab neraka yang pedih. Wa bi'sal masir, tempat kembali yang paling buruk. Doa Nabi Ibrahim Allah telah perkenankan. Warzuq ahlahu minats thamarat. Kalau kita pergi ke Mekah, pohon tidak ada, buah berbagai-bagai yang kita dapat saksikan di Mekah. Mekah ialah tempat berkumpulnya segala buah dunia. Buah terbaik. Ini doa Nabi Ibrahim yang telah Allah kabulkan sampai sekarang. Warzuq ahlahu minats thamarat. Berilah buah rezeki kepada penduduk Mekah. Hari ini tuan-tuan kita pergi mana-mana saja kawasan Mekah. Di pasar, di supermarket, di pasar biasa, di kedai-kedai runcit, di tepi jalan, buah berbagai-bagai. Buah yang ada di Eropah, yang ada di Rusia, yang ada di alam Melayu, yang ada di Afrika, semua ada di sini. Pohon tidak ada, buah berbagai-bagai. Masuklah supermarket. Lebih lagi kita pergi kepada pasar market. Tuan-tuan yang pernah pergi ke pasar buah Mekah. Subhanallah. Buah yang tak pernah kita lihat. Tuan kenal buah keranji. Buah keranji banyak dijual Mekah. Sedangkan dia dapat daripada hutan kita. Daripada Maran, daripada Pahang. Di Pahang tak jual. Jual di Mekah. Berguni-guni jual. Tuan Arab yang jual. Kita tanya, ya Syekh, mahal. Ni apa dia buah ni? Hadza karanji dia sebut. Ini buah karanji. Min aina? Dari mana ni buah ni? Min Jawi dia kata. Anta Jawiyun kata.
Kamu mau jauhi, kamu tak kenal ni. Malu kita. Orang Malaysia tak kenal buah keranji. Dia kata daripada negara kamu. Kami jualnya. Tuan-tuan, ini ialah warzuqhum min atharat, dan Allah telah terima doa Nabi Ibrahim sampai hari ini. Ini di tempat-tempat tepi jalan Mekah. Berbagai-bagai buah, dan inilah mukjizat yang dirakamkan dalam Al-Quran yang kita harus renungi dan kita bersyukur. Ini ialah rupa muka bumi ketika zaman Rasulullah. Ini dilakukan, mereka lakukan sebagai satu simulasi komputer untuk melihat bentuk bumi ketika Rasulullah. Inilah bentuk Rasulullah. Berbukit-bukit. Yang ada hanya satu bangunan Kaabah yang duduk di antara Bukit Jabal Qubais dan Kuangkean. Hanyalah satu bangunan yang kecil, dan terdapat rumah-rumah yang sedikit di tepi itu, rumah bangsawan Quraisy, dan ada rumah-rumah yang ditanda di situ, rumah Sayyidina Abu Bakar, rumah Fatimah, rumah Rasulullah, rumah Khadijah dan sebagainya. Inilah suasana ketika zaman awal Islam, sebelum Islam lagi. Dan Allah merintah supaya Nabi Ibrahim membina kembali Kaabah yang telah runtuh. Allah menyatakan Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qala Ibrahim al-qawaidal bait. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim membina kembali daripada qawaid, daripada bekas Kaabah yang telah dibina. Wa idza qala Ibrahim al-qawaidal minal baiti wa Ismail, bersama dengan Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah ibadat kami ini. Sesungguhnya Dikau ya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Allah juga mengatakan ba'wana li Ibrahim makal bait. Dan ingatlah ketika Ibrahim telah membina di tempat, kami telah meletakkan binaan, Nabi Ibrahim telah meletakkan binaan tempat bekas Kaabah. Dan para tafsir mengatakan inilah dalilnya bahawa Nabi Ibrahim bukan orang pertama membina Kaabah. Tetapi Kaabah telah ada tapi runtuh. Di atas kawaid ini, di atas tapak inilah Nabi Ibrahim telah membina bersama dengan anandanya Ismail yang ketika itu telah besar. Selepas diuji dengan berbagai ujian, akhirnya Nabi Ibrahim datang berkali-kali ke Mekah dan membina Kaabah dan berdoa sebagaimana yang dirakamkan dalam ayat tadi. Dan di tepi Mekah, di tepi Kaabah sekarang kita lihat ada bekas makam Ibrahim. Apakah makam Ibrahim ini? Ialah tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membina Kaabah. Ketika Nabi Ibrahim membina Kaabah, ini tempat Allah rakamkan dan kakinya termasuk dalam batu ini. Untuk meninggalkan kesan kaki sebagai satu sejarah pembinaan Kaabah. Dikatakan di sini bahawa ba'da ihtimal bina Baitul Atiq waqafa Sayyidina Ibrahim ala al-hajar. Ketika Nabi Ibrahim telah membina Kaabah, Kaabah dia duduk di atas batu. Tawasat aqdamahu tahlid dan rizqi. Kemudian Allah sengaja lembutkan batu tempat Nabi Ibrahim itu berdiri dan ke bawah, sehingga bekas kaki Nabi Ibrahim dapat dikatasaksikan. Dulunya ada jari, ada ibu jari, ada tapak kaki. Tapi dalam sepanjang sejarah mereka pergi pegang dan hilang bekas tapak kaki, bekas jari Nabi Ibrahim. Dan sekarang hanyalah tinggal licin saja. Inilah berada di tepi Kaabah ketika sampai zaman Rasulullah. Dan ketika zaman Rasulullah, ketika hari pembukaan Mekah, Rasulullah dan para sahabatnya membawa makam Ibrahim ini yang duduk tepi Kaabah, bawa jauh sikit daripada Kaabah. Tempat sekarang. Jauhnya sekitar 10 meter daripada tempat asalnya. Rasulullah mengambil dari tepi Kaabah sebab digunakan untuk berdiri, untuk membina Kaabah. Rasulullah dan para sahabatnya mengangkat dan letak 10 meter daripada Kaabah. Dan tawaf di antara makam Ibrahim dan Kaabah. Itulah tawaf sampai kurun ke-20. Tempat kita tawaf hanyalah di antara makam dengan Baitullah, dengan Kaabah. Tetapi selepas itu manusia semakin ramai. Kerajaan Saudi membuat fatwa bahawa kita boleh tawaf walaupun di luar daripada makam Ibrahim. Bahkan sekarang dalam masjid pun kita boleh tawaf. Dan inilah
fatwa baru yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi. Sebelum ini tidak boleh. Sebelum ini hanyalah di antara Maqam Ibrahim dengan Kaabah, itu tempat tawaf. Dan telah diberikan fatwa baru oleh Kerajaan Saudi bahawa boleh kita tawaf walaupun di belakang Maqam Ibrahim, termasuk dalam masjid. Dan sekarang kita tawaf dalam masjid. Sangat jauh. Tuan-tuan yang saya hormati. Ini bekas yang kita panggil Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim yang kita solat selepas kita tawaf sampai hari ini, sebab Rasulullah juga melakukan demikian. Mekah, Nabi Ibrahim telah berdoa supaya Allah haramkan Mekah. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muttaqun alaih, Rasulullah bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'alaha." Dan Nabi Ibrahim sesungguhnya telah berdoa untuk mengharamkan Mekah dan berdoa supaya Allah berikan kebaikan pada Mekah. Wa haramtu al-Madinah, dan saya, kata Rasulullah, berdoa kepada Allah supaya Allah haramkan Madinah. Kama harama Ibrahim Mekah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah, saya berdoa supaya Allah haramkan Madinah. Wa da'utu laha fi mudiha wa sa'iha, saya berdoa kepada Allah supaya Madinah ini diberikan kelebihan dari segi pertanian dengan cupaknya dan gantangnya. Maksudnya dengan hasil pertaniannya. Mislama da'a Ibrahim alaihissalam li Makkah. Saya berdoa supaya Allah beri rezeki kepada orang Madinah sebagaimana Allah beri rezeki kepada penduduk Mekah. Subhanallah. Mekah, Madinah penuh dengan rezeki hari ini. Makanan terbaik berada di Al-Haramain, Mekah, Madinah. Buah yang sangat ganjil, buah yang jarang ditemui tempat lain, kita boleh temui di Mekah dan Madinah. Hasil berkat doa daripada kedua Nabi Allah yang agung ini, Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim AS. Ini kawasan haram. Kalau kita lihat sempadan haram, inilah yang kita harus keluar kalau kita sudah berada di Mekah untuk kita melakukan umrah. Kita harus keluar ke sempadan ini, ke Jarwanah umpamanya ataupun ke tempat-tempat lain, supaya kita dapat berihram di situ dan kita kembali untuk melakukan umrah. Dan miqat haji kita di luar daripada kawasan ini, kalau daripada Madinah di Bir Ali, daripada Zati Iraq dan daripada tempat-tempat lain yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dan Mekah menjadi bumi yang paling aman di atas muka bumi. Para jemaah sekalian, keamanan Mekah kita dapat rasakan bagaimanakah binatang-binatang, burung-burung bebas. Tak ada siapa yang mengganggu keteramannya, dan inilah bumi yang paling aman. Jenayah hampir tidak ada. Dan begitu juga Madinah, kota yang paling aman di atas muka bumi. Tapi sayang, bahasa satu tidak pernah istihakan Mekah Madinah lah bumi yang paling aman. Tidak pernah. Walaupun kita sertakan dengan datar bahawa HP kosong jenayah berat di Madinah dan Mekah, tapi bahasa satu tak pernah istihakan. Mereka istihakan New Zealand sebagai bumi yang paling aman. Mereka istihakan Sweden bumi yang paling aman. Mereka tak pernah istihakan Mekah sebagai bumi yang aman, yang didoakan Nabi Ibrahim sebagai bumi yang sejahtera. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimin lak wa min zatina ummatan muslimatan laka wa inna manasakana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan Nabi Ibrahim apabila baginda telah selesai membina Kaabah bersama dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berdoa lagi, Rabbana waj'alna muslimin, ya Tuhan kami, jadilah kami berdua beranak ini, saya dengan Ismail, muslimin laka, tunduk patuh padamu ya Allah, wa min zatina, daripada seluruh keturunan kami, ummatan muslimatan, dan supaya menjadi umat yang patuh tunduk lak kepada kau ya Allah. Warina manasikana, dan ya Allah tunjukkan bagaimana kami nak laksanakan haji ini. Kaabah telah selesai. Rabbana warina manasikana, ya Allah perlihatkan, tunjukkan cara bagaimana untuk melakukan haji. Wa tub alaina, dan ya Allah kami bertaubat pada Dikau. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Dikau Allah yang Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, Tawwabur Rahim, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail berdoa supaya perlihatkan cara ibadah haji sebagaimana kita lakukan sekarang. Dan dikatakan dalam surah ini, wa bada'na tama Ibrahim wa tama Ibrahim wa ibnuhu Ismail albina munzu aksara min 4,000 sanah. Sudah 4,000 tahun peristiwa ini berlaku. Sebab sejarah Nabi Ibrahim dapat kita tulis ke belakang hampir sudah lebih 4,000 tahun.
Dan sejak itulah Allah isytiharkan dalam surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa zifin nasul haji. Wa zifin nasul haji yatukal jadamu ala kullurin wa ala kullurin yatina min qalbi fajun amiq. Dan serulah manusia supaya datang menunaikan haji. Nescaya mereka akan datang pada kau dengan berjalan kaki, dan di atas belakang unta yang kurus. Mereka akan datang daripada seluruh penjuru yang jauh. Dan suruhan ini diseru berkali-kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Dan seruan kerama ini bergema sejak Nabi Ibrahim sampai hari ini. Setiap para anbiya selepas Nabi Ibrahim diperlukan haji. Dan ketika Islam dizahirkan, Rasulullah diutuskan, dan sekali lagi ibadah haji diperlukan pada kita sebagai rukun Islam yang kelima. Dan janganlah kita mati sebelum kita menunaikan haji. Tuan-tuan sekalian. Penduduk Mekah sebelum kelahiran Rasulullah, kita lihat sedikit bayangan penduduk Mekah sebelum kelahiran Rasulullah. Mereka adalah pengembara, mereka adalah peniaga yang hebat. Mereka adalah saudagar yang berjaya. Allah rakamkan dalam surah Quraisy yang dibaca oleh Tuan Imam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi atahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini ialah suatu suasana sebelum Islam dan menjadi kebiasaan pada orang Quraisy. Mereka mengembara waktu sejuk dan waktu panas. Waktu panas mereka mengembara ke Syam. Ketika sejuk mereka mengembara ke Yaman dan berniaga dengan kafilah yang banyak. Dan Allah mengatakan, "Wa na'budu rabb hadzal bait." Dan adalah kamu sembah Tuhan Kaabah ini. Allazi atahum min ju', yang Allah lah yang beri kamu makan dan menghalang kamu daripada kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah lah yang memberikan aman kamu daripada ketakutan dalam perjalanan kamu. Dan supaya kita bersyukur sebelum Rasulullah dilahirkan lagi. Dan Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Allah merakamkan dalam surah Al-Fil sebagaimana yang Tuan Imam baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalahum tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalhum ka'asfin ma'kul. Dan apakah kamu lihat bagaimanakah Tuhan kamu mengerjakan kepada tentera bergajah, melakukan kepada tentera bergajah? Apakah Allah tidak menjadikan tipu daya mereka sebagai sia-sia? Dan Allah menghantar kepada mereka burung ababil yang berduyun-duyun, dan tarmihim bihijaratin min sijil, dan burung itu melempar mereka dengan batu yang panas. Fajarhum ka'asfin ma'kul, dan mereka mati bergelimpangan seperti daun yang dimakan oleh haiwan. Itulah Allah rakamkan peristiwa sebelum kelahiran Rasulullah. 55 malam selepas itu Rasulullah dilahirkan. 50 malam selepas berlakunya peristiwa tentera bergajah datang untuk meruntuhkan Kaabah, Rasulullah dilahirkan dengan penuh keberkatan. 55 malam lahirlah manusia yang paling agung, yang Allah turunkan sebagai rahmat lil alamin. Dan tuan-tuan, wulida yatiman mata kariman. Itulah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam bersinar ke seluruh alam selepas baginda diutuskan. Tentera bergajah kita kenal sebelum kelahiran Rasulullah datang pada Yaman untuk menghancurkan Kaabah. Sampai di Mina mereka berkampung di situ. Dan mereka merampas unta yang dipunyai oleh orang Quraisy. Tujuanlah mereka membina Kaabah di Yaman supaya orang tidak datang lagi ke Kaabah untuk menunaikan haji, supaya Yaman turut menjadi makmur seperti Mekah. Ini Kaabah yang dibina di Yaman, masih ada lagi sekarang. Ini ialah bangunan yang mereka bina tidak selesai lagi, dan mereka ingin meruntuhkan Kaabah dan ingin jadi Kaabah di sini. Kaabah yang dibina di Yaman namanya Warqah Al-Qalis.
Kita azan. Kata teruskan. Alhamdulillah, saya tambah sekali lagi untuk angkat. Apabila Abraham bersama dengan tenteranya sampai di satu kawasan bernama Wadi Muhassir di Mina dengan Muzdalifah. Mereka berkumpul di sini dengan tanda bergajah dengan harapan esok mereka akan menyerang Kaabah dan merontah Kaabah. Sebelum itu kita lihat mereka merampas unta yang dipunyai oleh Abdul Muttalib, datuk moyang Rasulullah, sebanyak 200 ekor unta. Lalu sebelum mereka menyerang Kaabah, Abdul Muttalib telah pergi ke serangan. Seorang yang sangat hebat, Abdul Muttalib namanya, moyang Rasulullah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sirah, Abdul Muttalib masuk ke khemah Abraha. Abraha duduk di atas singgasananya, kerusi yang perkasa. Apabila masuk Abdul Muttalib, rupa Abdul Muttalib sangat hebat, sangat handsome, perkasa, sehingga Abraha terduduk daripada kursinya ke atas lantai kerana hebatnya rupa Abdul Muttalib, moyang Rasulullah. Lalu terjadi dialog antara dua ini, dirakamkan dalam sirah. Apakah tujuan tuan datang ke sini, kata Abraha. Kata Abdul Muttalib, saya datang untuk minta kembali 200 ekor unta yang tuan rampas. Itu unta kami. Kata Abraha, saya pelik. Apakah tuan tidak tahu bahawa kami datang untuk meruntuh Kaabah? Kalau unta perkara yang enteng, tetapi kami datang untuk menghancurkan agama tuan, hancurkan Kaabah. Kata Abdul Muttalib, unta itu saya tuannya, tetapi Kaabah itu Allah yang punya. Allah akan jaga. Saya hanya tuan kepada unta, saya minta unta. Kalau Kaabah ada tuannya, iaitu Allah. Abdul Muttalib kembali ke Kaabah bersama dengan kaumnya, berdiri di atas, pergi ke Kaabah dan berdoa supaya Allah lindungkan Kaabah. Mereka masih berdoa kepada agama yang hanif, tuan-tuan. Cuma mereka menyembah berhala, kaum Quraisy, tetapi mereka masih percaya kepada Allah dan mereka menekan bertawaf di Kaabah walaupun dengan cara mereka. Dan Abdul Muttalib berdoa supaya Allah lindungi Kaabah daripada bencana yang dibawa oleh Abraha. Dan lepas berdoa, Abdul Muttalib naik ke atas bukit Jabal Abu Qubais dan merhatikan apakah yang akan berlaku. Tiba-tiba burung ababil datang berduyun-duyun menghancurkan tentera bergajah, dan tempat hancurnya tentera bergajah ialah di Mina. Iaitu di antara Mina dengan Muzdalifah. Apabila kita daripada wukuf, daripada Arafah sampai ke Muzdalifah, malam itu, paginya kita ke Mina, kita kena berjalan dengan laju di antara Muzdalifah dengan Mina, sebab di situlah tempat Allah musnahkan tentera bergajah. Dan sejarah cukup menakjubkan. Ketika Rasulullah telah lahir, Rasulullah banyak berhalwat di Gua Hira. Sehingga dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah menceritakan bagaimanakah mulanya datang Jibril kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, datang Jibril ni pajak ni malak waqala ni ma ana biqari'in, dan saya kata saya tak boleh baca. Sebab malaikat ini datang, Jibril datang supaya membaca. Saya kata saya tidak dapat membaca. Qala Rasulullah SAW, wahzani bawatani hatta balagha minni ajhada. Malaikat itu peluk saya sehingga saya terasa sempit. Kemudian dia suruh membaca. Dan Rasulullah menjawab, ma ana biqari'in, saya tak dapat membaca. Begitulah dilakukan 3 kali. Dipeluk kemudian lepaskan. Rasulullah katakan, bila dipeluk, lepaskan saya. Ini saya dah sangat kuat dipeluk oleh malaikat. Dan mereka adalah malaikat Jibril. Dan lepas saya tidak dapat membaca, dia lepas dan suruh saya membaca. Lalu saya kata, ma ana biqari'in, saya tak dapat membaca. Kemudian dia lepaskan saya sekali lagi. Dan Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa ila akhiri. Dan itulah wahyu pertama yang diberikan kepada Rasulullah, yang menjadi kitab agung, petunjuk sampai akhirat, petunjuk zaman sepanjang zaman.
Cukup menarik dalam Bible, tuan-tuan. Nama Rasulullah telah dipadamkan. Seluruh Rasulullah yang disebut oleh Nabi-Nabi terdahulu bahawa Rasulullah akan lahir di Mekah, berpindah ke Madinah, dan Allah akan mengajar melalui mereka dalam Gua Hira ini, mereka tidak padam. Dan masih ada dalam kitab Bible mereka, dalam kitab Yesaya, dia mengatakan, oh, if you give the scroll to someone who cannot read and say, read this please, he will answer, I don't know how to read. Exactly menceritakan permulaan wahyu yang diberikan pada Rasulullah. Dan terjemahan lainlah yang mengatakan I don't know how to read, dan terjemahkan I am not learned. Itulah terjemahan lebih tepat. Ma ana biqari'in. Rasulullah kata, saya tidak dapat membaca. Dan dalam Bible mengatakan Rasul yang akan dilahir itu akan diajar dalam gua. Dan bila dia suruh membaca dan dia jawab, saya tidak dapat membaca. Dan inilah sebabnya sekarang ramai orang Kristian memeluk Islam disebabkan ayat ini. Di England kita lihat pemuda-pemuda mereka, apabila mereka tertinggal ayat ini untuk padamkan hikmah ilahi, mereka padam bahawa Nabi SAW menceritakan kepada kaum mereka bahawa nama Rasul bernama Ahmad akan dilahirkan. Mereka padam. Rasul bernama Muhammad, mereka padam. Tetapi mereka lupa padam ayat ini, bahawa malaikat akan mengajar Rasul terakhir dalam sebuah gua, dan bila disuruh membaca, dia menjawab, I'm not learned, ma ana biqari'in, saya tidak membaca. Tuan-tuan, inilah di antara perkara yang berlaku di barat sekarang. Kita kembali ke Kaabah. Ketika Rasulullah diutuskan di Kaabah menjadi Rasul, orang Quraisy menentang Rasulullah. Dan di antaranya apabila Rasulullah sampai ditentang oleh orang Quraisy, Rasulullah ke Taif. Bila sampai di Taif, Rasulullah juga tidak diterima orang Taif, bahkan dibalik. Rasulullah kembali ke Mekah. Rasulullah duduk di kawasan Bukit Jabal Abu Qubais yang telah diruntuhkan. Datang malaikat bertanya Rasulullah, ya Muhammad, in syi'ta an tatwaqa alaihim ahshabain lafantu. Sekiranya wahai Muhammad, sekiranya Tuhan hamba ingin saya angkat dua gunung Jabal Qubais dan Jabal Abu Qubais ini, saya hampak ke atas mereka, apakah Tuhan hendak demikian? Kata Rasulullah, jangan, sebab mudah-mudahan zuriat mereka lah yang akan menerima Islam. Tuan-tuan, dua bukit sangat bersejarah dalam sirah Rasulullah. Dua-dua bukit telah hilang sekarang. Kerajaan Saudi tidak sudi untuk membiarkan bukit ini masih wujud, sebab kita selalu padankan dengan sejarah yang agung. Mereka telah ratakan bukit ini dengan berbagai alasan, dibantah oleh ahli geologi, sebab bila mereka runtuhkan Jabal Qaqian sekarang, salah satu daripada sumber air Zam-Zam ialah datang daripada Gunung Qaqian. Satu daripada sumber air Zam-Zam tersekat sekarang disebabkan pembangunan yang dilakukan di Bukit Qaqian. Sayang, itulah yang berlaku di kota Mekah kita ini. Dan inilah Jabal Abu Qubais yang satu masa dulu ada Masjid Bilal. Di sinilah orang Melayu berkumpul, ulama kita berkumpul di sini. Tetapi kerajaan sekarang tidak seronok melihat itu. Mereka runtuhkan masjid ini. Masjid Bilal ini telah runtuh sekarang. Tuan-tuan pergi, tidak ada lagi Masjid Bilal. Bahkan Gunung Jabal Abu Qubais juga tidak ada sekarang. Dan mereka bina dengan bangunan ini. Bangunan istana mereka bina di atas runtuhan masjid kita. Itulah sejarah Mekah yang harus kita renung bersama. Di sini juga berlaku satu peristiwa yang besar, yaitu apabila awal mesej Rasulullah, orang Quraisy mencabar Rasulullah supaya dipecahkan bulan. Allah rakamkan dalam surah Al-Qamar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqtarabatis saa'ah wa insyaqqal qamar wa yara ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekatlah hari kiamat berlaku dan bulan telah terbelah. Dan sekiranya mereka melihat ayat-ayat agung Allah, mereka berpaling dan mereka mengatakan itulah sihir yang berterusan. Benar. Ketika zaman Rasulullah, Quraisy mencabar Rasulullah, sekiranya benar Rasul itu Rasul, belahkan bulan. Dan sekiranya bulan terbelah, kata Rasulullah, apakah kamu akan beriman? Ya, kami akan beriman.
bulan telah terbelah. Mereka kata itu sihir. Dan mereka kata, kita lihat orang daripada jauh, apakah mereka dapat lihat bulan terbelah? Sebab Muhammad telah sihir kami. Dan tuan-tuan, masa telah berlalu. Zaman teknologi telah bermula. Dan ini gambar diambil oleh Amerika, NASA mereka. Mereka heran kenapakah di atas bulan terbelah. Masih ada kesan terbelah bulan, masih ada sampai sekarang. Bulan benar-benar terbelah, dicantumkan kembali. Dan tempat cantuman itu ada lurah yang sangat dalam. Yang sekarang sebahagian tertimbus. Ada 300 km yang dapat didetek oleh NASA. Bulan benar-benar terbelah. Dan Allah mengatakan, Iqtarasa wa syaqqal qamar. Hari kiamat telah hampir. Dan bulan telah terbelah. Bulan terbelah ini tanda hari kiamat. Ketika Rasulullah masih hidup, Allah mengatakan hari kiamat sudah dekat. Apatah lagi hari ini? Apatah lagi selepas 1400 tahun kemudian? Apakah ketika Rasulullah Allah kata kiamat sudah dekat? Apatah lagi sekarang? Dan bulan telah terbelah. Kesan dapat dikasih lihat sampai sekarang. Dan bila ditulis, rupa-rupanya pada kutub utara selatan bulan terpecah. Tertimbun sebahagiannya, tapi lurah ini dapat disaksikan dengan jelas oleh semua pengkaji bulan. Mereka dapat ambil gambar ini dan dihantar ke bulan. Rupa-rupanya mereka menghabiskan wangnya banyak untuk pergi ke bulan, hanya untuk membenarkan mukjizat Rasulullah. Mereka pergi ke bulan menghabiskan berbilion dolar dan mereka kembali ke bumi hanya untuk menunjukkan bahawa mukjizat Rasulullah itu benar. Itu saja yang mereka pergi. Lepas tu mereka tak pergi lagi. Tuan-tuan, ketika perbincangan apabila mereka ambil gambar ini, mereka tidak tahu bahawa hadis Rasulullah yang membelah bulan. Mereka buat satu perbincangan. Apakah jawapan daripada pakar, ketua perbincangan mereka, saintis agung Amerika? Dengar kata dia. Dia kata, moon was split at the same point and joined together again. Gambar ini menunjukkan bahawa bumi, bulan pernah terbelah dua. Betul-betul terbelah. And joined together again. Kemudian tersambung kembali. Mereka tak baca hadis. Mereka tak baca Al-Quran. Mereka bercakap tentang fakta yang mereka lihat di bulan. Moon was split at some point and joined again. And joined together again. This is a fact that the moon had been split a long time ago and rejoined. Dan terbukti bahawa bulan benar-benar terbelah satu masa dulu. Dan inilah yang kami saksikan di atas muka bulan, kata saintis yang mengambil gambar ini. Dan mereka berbincang di bumi. Saya yakin bahawa bumi telah terbelah satu masa dulu. Tuan-tuan, itu mukjizat Rasulullah yang kita saksikan sekarang. Kita yang saksikan kesan bulan terbelah. Dan peristiwa itu berlaku di kawasan yang sama. Di kawasan antara bukit Jabal Abu Qubais dan Jabal Waqi'an. Jabal Waqi'an telah hilang, Jabal Abu Qubais telah hilang, Jabal Umar telah hilang, tuan-tuan. Jabal Umar telah diserahkan sepenuhnya kepada Hotel Hilton. Kompleks Hilton yang kapitalis telah kuasai kawasan tersebut. Dan tentulah hotel-hotel yang besar ini menyebabkan kos haji akan melambung tinggi dalam masa 10 tahun akan datang. Dan kita jangkakan hanya kepada T20 yang mampu untuk ke Mekah, ataupun mereka masih tidak mampu sebab hotel-hotel yang ada di sekitar Mekah sekarang ialah hotel-hotel yang bertaraf 5 bintang ke atas. Subhanallah. Tuan-tuan, inilah sejarah Mekah yang kita harus kenal. Dan Mekah telah berubah sama sekali. Inilah Mekah satu masa dulu dalam pembinaan. Mereka runtuhkan bukit-bukit, gunung yang ada hubungan, dan gunung yang Allah ciptakan pertama kali di atas bumi, mereka musnahkan. Mereka tak appreciate kepada sejarah keagungan. Bahkan ahli geologi mereka yang membantah. Bukan sedikit mereka yang membantah, tetapi apakah nasib mereka membantah, hanya Allah yang tahu. Peristiwa yang kedua di Mekah yang cukup agung dalam masa singkat ini ialah perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah telah berhijrah ke Madinah, mereka datang untuk menunaikan haji, untuk menunaikan umrah, tetapi tersekat di Hudaybiyah. Maka terjadilah sulh
Hudaybiyah sebagaimana kita lihat dalam surah Al-Fatih, menceritakan bahawa tahun tersebut Rasulullah tidak boleh masuk ke Mekah, kembali semula ke Madinah. Dan perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Para sahabat tidak puas hati. Tetapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan inilah keputusan yang diberikan oleh Rasulullah, yang mendapat wahyu dari Allah, yang kita harus patuh dan dengar. Benar. Tahun depan Quraisy telah belok dalam perjanjian tersebut. Dan Rasulullah segera datang ke Mekah dalam peristiwa pembukaan Mekah yang agung. Dan tuan yang pergi ke Mekah barangkali melawat tempat Hudaybiyah, tempat ini yang ada bangunan yang lama di sini, dan saya dipahamkan tempat Hudaybiyah tidak tepat di sini, tempat yang lain. Hanya tempat ini adalah satu tempat penempatan yang datang kemudian. Akhir sekali tuan-tuan, ialah pembukaan Mekah, ialah kemuncak keagungan Rasulullah. Perjalanan Rasulullah apabila Rasulullah dihalau daripada Mekah ke Madinah, Rasulullah kembali semula dengan penuh kemenangan. Dikatakan pada hari tersebut, apabila Quraisy telah menceroboh perjanjian Hudaybiyah, wa asal Nabi sallallahu alaihi wasallam nawah Makkah wa al imamah sauda qad arha tarfaha baina kafatai wa kan liwa an-nabi abyad wa rayatuhu sauda. Inilah hari pembukaan Mekah. Nabi buat satu perancangan yang tergesa-gesa sehingga keluarga tidak tahu apakah yang diajar Rasulullah. Rasulullah segera memakai imamah, serban yang hitam. Bila Rasulullah pakai serban hitam, maksudnya perjalanan akan bermula. Ketika Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah pakai serban putih. Bila Rasulullah pakai serban hitam, ada satu peristiwa yang akan berlaku. Hari itu Rasulullah pakai imamah sauda. Wa qad arha tarfahu baina katafain. Dan serban Rasulullah ini di belakangnya ada ekor. Ekor itu letak di celah-celah belakangnya. Itu pakai Rasulullah. Dan wakan lewat Nabi Abyad, Rasulullah membawa bendera putih, orang yang tahu sauda, dan satu lagi panji warna hitam. Segera ke Mekah, dan para sahabat tidak bertanya, mereka ikut Rasulullah. Dan ke manakah Rasulullah akan pergi? Pergi ke Mekah untuk membuka Mekah. Ini peta kedatangan Rasulullah ke Mekah melalui jalan yang rendah. Dan sekarang kawasan ini telah diratakan sekali lagi supaya kita dapat lihat kesan perjalanan Rasulullah dalam pembukaan Mekah. Rasulullah datang dan membuka Mekah dalam masa yang sangat singkat. Rasulullah menang ke atas orang Quraisy. Orang Quraisy menghantar wakil mereka untuk membunuh Rasulullah dalam hijrah, merampas harta umat Islam. Dan sekarang Rasulullah menang ke atas mereka. Rasulullah berdiri di depan Kaabah dan di depannya orang yang kalah, orang Quraisy. Rasulullah buat satu ucapan. Ya ma'ruf Quraisy, ma tarawni fa'alu bikum. Dulu kamu zalimi kami, sekarang kami menang atas kamu. Apakah yang kamu jangka saya lakukan kepada kamu? Qalu khairan. Kami jawab orang Quraisy, khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Tuan ialah saudara yang mulia, ananda kepada saudara yang mulia. Tentulah Tuhan akan melakukan kebaikan kepada kami. Tentulah Tuhan tidak akan membalas keburukan kami. Jawab Rasulullah, benar. Izhabu fa antum talaqah. Kamu bebas sekarang, saya bebas kamu. Saya tidak akan ambil sebarang tindakan. Inilah satu akhlak yang sangat indah dinyatakan Rasulullah. Mereka yang melakukan zaliman patut diberikan qisas, tetapi hari itu Rasulullah maafkan mereka. Dan inilah sebabnya orang Quraisy tertawan dengan Islam. Mereka meluk Islam beramai-ramai hari pembukaan Mekah. Dan Allah turunkan ayat surah An-Nas, kemenangan. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Dan Rasulullah juga menyuruh untuk melakukan haji sama seperti disebutkan oleh Nabi Ibrahim AS. Wa'adzim bin nas bil haji atu karjalahum ala kulli dharmin yatina min kulli nami fajnami. Dan serulah kepada manusia supaya datang melakukan haji. Manusia mereka datang dengan berjalan kaki di atas belakang kuda yang unta yang kurus. Manusia mereka datang daripada seluruh penjuru alam yang jauh. Tuan-tuan, pada hari haji terakhir Rasulullah membuat satu khutbah yang harus kita kenang sampai hari ini. Bersama Rasulullah 124,000 para sahabat bersama Rasulullah untuk melakukan haji. Haji terakhir Rasulullah buat ucapan di pada Arafah. Ayuhan nas, wahai manusia sekalian,
isma'u qawli, dengan baik-baik kata saya ni. Fa inni la'li laqakum badani hadza bi hadza mawqif abadan. Saya dah tahu barangkali ini tahun inilah kali terakhir saya bertemu dengan tuan-tuan di sini. Barangkali kita tak akan bertemu lagi buat selama-lamanya di bumi ini selepas ini. Rasulullah membayangkan baginda akan wafat. Para sahabat menangis mendengar ucapan Rasulullah, fa inni la'alli la'aqakum badani hadza bihadzal mauqif abada. Barangkali kita tidak akan bertemu lagi buat selama-lamanya selepas ini. Baginda Rasulullah membayangkan baginda akan wafat. Dan Rasulullah mengisahkan, inna dima'akum wa amlakum haram 'alaikum khamdiyukum hadza fi syarikum hadza fi baladikum hadza. Dan saya istilahkan hari ini bahawa sesungguhnya darah kamu, harta kamu haram untuk diceroboh. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, haramnya bumi ini. Dan Rasulullah meneruskan, Rasulullah mengatakan, ala kullu syai'in min amri jahiliyah tahta qadami mawdu'. Hari ini saya istilahkan seluruh amalan jahiliyah kita terbatal. Wa dima jahiliyah mawdu'ah. Dan hutang darah ketika kita zaman jahiliyah dibatalkan hari ini. Dan Rasulullah membatalkan hutang darah yang berlaku dalam keluarga Ibnu Rabi'ah bin Harith. Dan riba jahiliyah mawdu', hari ini saya istilahkan riba jahiliyah terbatal. Dan saya istilahkan riba pakcik saya Abbas terbatal hari ini. Fa innahu mawdu' kullu. Sesungguhnya riba telah terbatal hari ini. Sebab riba ialah amalan orang jahiliyah. Kita zaman Melaka sampai zaman berteratus tahun, riba diharamkan di Melaka, diharamkan di seluruh alam Melayu. Sebab Islam datang kemudiannya. Kita dijajah, kita merdeka, kita mengamalkan riba sekali lagi. Rasulullah istilahkan riba ialah amalan jahiliyah. Dan bila kita merdeka, kita istilahkan negara kita, ekonomi kita ialah kapitalisme, liberalisme, dan menggunakan interest sebagai asas ekonomi negara. Dan kita kembali kepada zaman jahiliyah. Sebagaimana Rasulullah sebut dalam ucapan terakhir baginda, bahawa inna dimakum, dan riba jahiliyah mawdu'. Riba yang dilakukan sejak zaman jahiliyah telah batal hari ini. Tetapi kita mengamalkan kembali lepas kita merdeka. Alangkah malangnya kita, dan kita harapkan syurga. Kita harapkan syurga tetapi kita amalkan amalan jahiliyah. Penggandaan kita telah. Dan jawab perlahan. Dan Rasulullah juga memberikan satu ucapan yang cukup indah tentang bersama manusia. Ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Alla la'udhu al-amajin al-ajamijin wa al-ajamijin al-ajamijin wa al-amaru al-aswada wa al-aswada al-ahmaru illa taqwa. Dan tidak kelebihan orang kulit putih ke atas kulit hitam ke atas kulit merah, kecuali dengan takwa. Sekali lagi Rasulullah tanya, hari ini hari apa? Ini bumi apa? Dan di mana kita berada di sini? Dan mereka menjawab, ini adalah bumi haram, bulan haram, dan hari yang haram. Maka Rasulullah juga mengatakan sekali lagi, fa innallaha qad haramakum banakum dima'akum wa amlakum. Allah mengharamkan untuk ceroboh harta kamu dan darah kamu. Dan Rasulullah mengatakan, saya tak tahu apakah saya telah sampai kepada kamu atau tidak. Maka kata para sahabat, bala Rasulullah, dan kami bersaksikan Rasulullah telah sampai kepada kami. Dan kata Rasulullah, yuballigh asyahid al-ghaib, dan hendaklah yang hadir hari ini pesan kepada yang tidak hadir. Dan kita berpesan rantaian berada. Dan malam ini kita pesan sekali lagi rantaian yang sama, tuan-tuan. Selepas Rasulullah telah mengerjakan haji al-wada, cukup menyentuh hati perasaan kita. Rasulullah membayangkan baginda akan wafat. Benar, ketika bulan Ramadan selepas itu, selalunya Rasulullah beriktikaf 10 malam. Tetapi malam Ramadan terakhir Rasulullah beriktikaf 20 malam. Dan inilah maksudnya, ini la'adri la'alqakum ba'dani hadza fi hadzal mawqif abada. Dan Rasulullah mengatakan, khuzu anni manasikakum, dan ambillah manasik daripada saya. Fali la hajja ba'da ami hadza. Barangkali saya tidak akan menunaikan haji lagi selepas
haji ini. Rasulullah membayangkan ini hari yang terakhir baginda. Dan hari itu turunlah ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik fil akhir. Dan apabila Allah berikan kemenangan pada kita, hendaklah kita beristighfar dan bertasbih. Bila kita menang satu-satu peristiwa, kita beristighfar dan tasbih. Bukan kita bersorak, bukan kita lari dengan motor. Itu salah. Malam kemenangan harus kita raihkan dengan tasbih dan istighfar. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan bahawa ambillah ibadat ini untuk kamu ikut daripada saya. Akhir sekali 3 hari sebelum kematian Rasulullah, sebelum wafat Rasulullah, Rasulullah menyebut pada sahabatnya Jabir, dan dia mengatakan ala la yamutahadun minkum illa wa yusun azan billah. Janganlah kamu mati kecuali kamu bersangka baik pada Allah. Bersangka baik Allah akan ampunkan segala dosa kita. Jangan sangka kita tidak diampun dan sebagainya. Bersangka baik dengan Allah sebelum kita mati. Rasulullah berpesan. Dan Rasulullah juga mengatakan la'atullah alal al-yahud wa nasara itazul kubur anbiya'ikum al-yahim masajid. Dan Allah laknat kepada orang Yahudi dan Nasara sebab mereka mengambil kubur para anbiya mereka sebagai masjid. Dan berjaga-jagalah apa yang mereka lakukan. Dan la yabqiyan nadinan bi'adul arab, dan tidak mungkin ada 2 agama akan muncul bersama di bumi Arab. Hanya Islam saja yang akan muncul di bumi Arab. Tapi sayang hari ini mereka telah masukkan agama Kristian di bumi Arab. Mereka sudah masukkan Judaism di bumi Arab, dan mereka sudah adakan Abraham Ittifaqiyah ataupun Abraham Accord untuk menyatukan agama di bumi Arab. Dan Rasulullah mengatakan tidak boleh ada 2 agama di semenanjung Arab. Sekarang mereka telah membina kuil di UAE. Mereka telah membina kuil Hindu di UAE. Dan Rasulullah menyebut tidak boleh ada 2 agama di semenanjung Arab. Sekarang tercabar dengan apa yang dilakukan oleh manusia hari ini. Dan akhir sekali Rasulullah berpesan, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, dan solatlah solat. Sebab itulah yang menjadi perjanjian kita dengan Allah di akhirat nanti. Tuan-tuan, Islam berkembang dengan cepat, masa telah tamat dan Mekah telah berubah dengan cepat. Mekah daripada zaman Osmaniyah telah berubah zaman Saudiyah dan telah berubah dengan cepat. Mekah telah menjadi bangunan yang megah. Di sekelilingnya penuh dengan bangunan-bangunan yang pencakar langit yang ditegah ketika zaman Osmaniyah. Sebab Mekah tidak boleh dijadikan bangunan yang hebat sebab melambangkan Mekah bukan lagi kota untuk ibadah, tetapi kota sebagaimana London, Tokyo dan lain. Sebab Mekah sudah ada pasar raya dan sebagainya. Dan mereka datang ke Mekah untuk kadang-kadang untuk melancong, tuan-tuan. Inilah sebenarnya Mekah sekarang. Daripada jauh kita akan lihat bangunan ini, Menara Jam. Dan labbaik Allah labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita tak dapat Kaabah lagi. Yang kita lihatlah bangunan yang tinggi perkasa, dan kos untuk menunaikan haji akan bertambah. Dan semakin kuranglah umat Islam yang layak untuk menunaikan haji sebab di kelilingnya ada bangunan yang sangat hebat. Bukan untuk orang miskin, hanya untuk pelayan kaya raya. Dan hotel-hotel ialah kapitalis yang punya, bukan kita yang punya. Dan kita lihat bagaimanakah jamaah umat telah menjadi Hilton Mekah Hotel, Conference, Starbucks sudah ada, KFC sudah ada, dan McDonald's sudah ada. Maksudnya bumi Mekah telah dijajah oleh ekonomi Yahudi. Dan itulah suasana Mekah yang ada. Dan 2-3 pada minggu lepas Saudi mengisytiharkan bahawa hari raya Idul Adha di Mekah ialah pada 25-28 Al-Adha, 25-28 hari bulan Julai. Dan kita lewat 1 hari, kita merayakan hari Idul Adha pada 29. Mekah mengisytiharkan hari raya haji ialah pada 28 Julai. Dan hari wukuf ialah pada hari 27 hari bulan Julai. Dan hari raya haji di Mekah pada 28 hari bulan Julai. Kita terlewat 1 hari dan kita ingat kembali. Kita akan wukuf satu peristiwa besar
Dan inilah rukun haji yang utama, wukuf di padang Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih salam.